Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kali ini kita akan sambung lagi pelajaran Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqina biha, yaitu buku 1 pada muka surat yang ke-31, di mana sebelum ini kita telah pun mengulang kaji muka surat 30, dan ini masih lagi dalam ad-darsu al-khamisu, yaitu pelajaran yang kelima. Seterusnya nomor 8, latihan yang ke-8 ini atau tamrin yang ke-8. Arahannya iqra al-mithala al-ati thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Dia kata baca contoh berikut, kemudian kawin as'ilatan, buat soalan mithlahu, sepertinya, yaitu sama seperti contoh ni lah, seperti contoh ni, musyiran ila suwarit taliyati, yang mana ditunjukkan pada gambar di sebelah sini. Contoh gambar buku, maka persoalan yang perlu dibuat, kitabu man hadha, buku siapakah ini. Okey, maka di sini kita buat ini gambar pen. Gambar pen dalam bahasa Arab, pen apa dia? Pen dalam bahasa Arab qalamun. Maka kita akan baca qalamu man hadha. Tulis jawapan di sini ya, yaitu qalamu man hadha. Di sini seterusnya gambar baju. Baju dalam bahasa Arab adalah qamisun. Jadi qamisu man hadha. Kemudian seterusnya gambar apa ni? Gambar rumah. Maka kita akan sebut apa rumah? Baitun. Baitu man hadha. Kemudian gambar katil ataupun tempat tidur. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kasur atau ranjang. Okey, katil. Katil dalam bahasa Arab adalah sarirun. Maka kita sebut sariruman hadha. Sariruman hadha. Katil siapakah ini? Di sini sebenarnya dalam latihan ini dia ada mudhafun ilaihi. Kitabu mudhaf, man ni mudhafun ilaihi, cuma dia man tidak boleh berubah baris, dia tetap kekal dalam keadaan begitu. Cuma mudhaf saja tidak boleh yang di depan. Saya padam semula. Yang di depan kitabu, di sini sepatutnya kitabun, kerana dia disandarkan kepada dia bertanya kitab siapa, buku siapa. Maka kitabu dibuang barisnya menjadi kitabun, asalnya menjadi kitabu. Dan tidak boleh juga sebut al-kitabu man, tidak boleh juga, mesti tanpa ada alif lam. Begitulah kaedahnya. Seterusnya nomor 9. Kita lihat di latihan yang ke-9. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Okey, saya baca. Ismu al-waladi artinya nama kepada anak lelaki itu adalah Muhammad, dan wasmu, dan nama al-binti, wasmul binti Zainabu, dan nama kepada anak perempuan itu adalah Zainab. Zainab asalnya tanwin lah, tapi oleh kerana nama perempuan, maka nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali ada nama-nama tertentu. Okay. Yang kedua, ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun artinya nama kepada cikgu itu Hamid. Masmul mudiri, apakah nama guru besar. Okey, seterusnya Ibnu.
Oke, dalam pelajaran di sini, dalam latihan ke-9 ini kita diperkenalkan dengan hamzah wasal. Apa dia? Hamzah waslun. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni apa dia? Hamzah wasal ni adalah hamzah yang tidak bertanda hamzah di atasnya. Contohnya alif, dia biasanya kalau dalam Quran kita guna macam begitu. Okey. Ini namanya hamzah wasal. Okey. Ada satu lagi namanya hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i dia macam begini. Semua orang boleh kenal. Tahu. Maka yang ni biasanya sebut A. Kalau dia baris bawah maka dia sebut I. Kalau dia baris depan maka dia sebut U. Beza dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni tidak ada sebutan. Biasanya kalau fi'il amar maka dia kaedahnya melihat pada huruf yang ketiga. Manakala bagi ismun dan juga ibnun dia memang bacaannya adalah baris bawah. Itu tidak ada kaedah, kita hanya kena ingat sahaja. Jadi jangan baca usmu atau baca ubnu, tapi yang betul kita baca ismu, kita baca ibnun. Ismun, ibnun. Okey. Yang kedua ibnu. Ismun artinya nama, ibnun anak lelaki. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Artinya anak. Sekarang kita baca di bahagian ibnu. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anak Khalid di sekolah dan anak Hamid di university, jami'ah. Kemudian ibnul mudarrisi fil fasli. Anak lelaki cikgu fil fasli di dalam kelas. Aina ibnul mudiri. Di manakah anak lelaki guru besar? Okey. Ini hanya latihan saja, kita hanya perlu baca sahaja. Mari kita lihat pada muka surat yang seterusnya, muka surat 32. Muka surat 32. Muka surat 32. Iqra ma yali mura'iyan qawaidun nutqi hamzah wasli. Okey. Iqra ma yali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatil wasli. Artinya baca pada apa yang berikut bagi meraihkan kaedah penyebutan hamzah wasal. Okey, hamzah wasal saya terangkan lagi. Hamzah wasal biasanya dia kalau berada di awal bagi ismun dan juga ibnun dibaca bawah lah. Okey. Manakala kalau sebelum hamzah wasal ni ada huruf lain maka ianya tidak dibaca. Contohnya ada wa, maka kita baca wasmu ataupun wabnu, maka dia tidak lagi dibaca. Mari kita lihat di nombor yang pertama, latihan pertama. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Anak Muhammad ataupun anak kepada Muhammad itu fil Iraq, berada di Irak atau di Irak, wa ibnu Hamidin dan anak kepada Hamid fil Hindi, ada di India. Seterusnya yang kedua, kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Asalnya kharaja ibnu at-tabibi, bila disambung menjadi kharaja ibnu tabibi, kerana hamzah wasal tidak dibaca sekiranya sebelumnya ada. Maka kharaja ibnu, kita terus baca ja tu kharaja ibnu. Okey, kharaja ibnu. Jadi jabnu, jangan kharaja ibnu. Kita terus baca kharaja ibnu. Okey, jadi kharaja ibnu at-tabibi minal baiti, telah keluar anak lelaki kepada doktor itu, minal baiti, dari rumah. Seterusnya yang ketiga, zahaba
ibnu tajiri ila suqi. Dhahaba ibnu, maka bila kita sambung menjadi dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Telah keluar ibnu anak lelaki at-tajiri, kerana ia mudhaf ilaih. Ibnu mudhaf, at-tajiri mudhafun ilaih. Jadi dhahaba ibnu tajiri, telah pergi. Dhahaba telah pergi. Ibnu anak lelaki, tajiri pedagang lelaki itu, ila suq ke pasar. Telah pergi anak lelaki pedagang ataupun penjual, ila suq ke pasar. Seterusnya yang keempat, ismul muhandisi, nama kepada muhandisi, asalnya al-muhandisu, kerana menjadi mudhafun ilaih maka dia jadi ismul muhandisi. Nama kepada jurutera ataupun jurutera engineer, Faisalun, namanya Faisal. Wasmut tabibi Mas'udun, dan nama kepada doktor itu Mas'ud. Nama kepada jurutera muhandisi Faisal. Wasmut tabibi, dan nama kepada doktor Mas'ud. Okey, tak payahlah qalqalah. Qalqalah tu bacaan saja. Untuk Al-Quran ya perlu kita baca qalqalah, ada pandulan. Yang kelima, masmur rajuli, ma ismu ar-rajulu menjadi mudhafun ilaih ismur rajuli. Ma ismu, masmu, kita masuk terus kerana ianya hamzah wasal. Masmur rajuli, apakah nama lelaki itu? Dan yang keenam, ibnu man anta, yang keenam. Seterusnya yang keenam, aina ibnu, bukan aina, ibnu man anta. Ibnu man anta, anak lelaki siapa awak? Ana ibnul waziri, maka bila dibaca ana ibnul waziri, saya anak lelaki wazir. Wazir artinya apa? Artinya menteri. Saya anak lelaki menteri. Okey. Seterusnya al-kalimatul jadidatu. Ini adalah kalimah-kalimah yang baru yang telah kita jumpa atau pelajari pada pelajaran yang baru ini. Dan pastikan kita kena ingat perkataan-perkataan yang baru ini. Yang pertama, ar-rasulu. Ini artinya utusan lah ataupun rasul. Okey. Yang kedua, al-ka'bata. Al-ka'bata ataupun al-ka'batu sebenarnya. Okey. Mungkin ada kesalahan di situ. Al-ismu artinya nama. Al-ismu biasanya kita kalau dalam Quran ni dia ada juga yang dibaca al-ismu. Boleh baca al-ismu atau al-ismu. Okey, dua-dua pun tidak masalah. Al-ibnu, al-ibnu, al-ibnu. Okey, anak lelaki. Al-ismu nama. Al-ammu artinya pakcik sebelah ayah. Al-khalu ini pakcik sebelah ibu. Okey. Al-haqibatu artinya beg. As-sayyaratu artinya kereta. Asy-syari'u artinya jalan. Asy-syari'u artinya jalan. Mughlaqun tertutup. Tahta di bawah. Hunaka di sana. Al-muhandisu jurutera. Okey. Maka di sini ini adalah nota dia. Sayyaratu mudarrisi adalah mudhaf, wa al-mudarrisi adalah mudhafun ilaihi. Cukup dahulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.